الحمد لله رب العالمين به نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita berhimpun pada tengah hari Jumaat ini. Setelah kita laksanakan solat fardu Jumaat, maka dalam ruang yang berbaki pada petang ni lebih kurang 20 minit untuk sedikit tazkirah ringkas, semoga ada manfaat. Ayah-ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, sehari dua ni kita mendengar berita kematian yang terlalu banyak. Sama ada yang mati disebabkan kemalangan ataupun mati disebabkan serangan jantung. Ada sahabat saya seorang tengah bawa kereta, tengah duk memandu kenderaan, tiba-tiba diserang dengan serangan jantung, mati. Muda lagi, tak sampai 40 mati. Ada ibu yang mengandung disebabkan alahan yang teruk, menyebabkan punca dengan penyakit-penyakit yang lain, lalu meninggal dunia. Maksudnya ada orang mati kerana kemalangan, ada yang mati kerana jantung, ada yang mati kerana alahan mengandung, macam-macam. Jadi sehari dua ni kita dengar berita kematian dalam keadaan yang begitu mengejutkan. Maka tuan-tuan kena berdoa kepada Allah, iaitu minta lindung daripada kematian yang mengejut. Allahumma inni a'udzubika min mautil faja'ah. Ya Allah, kami minta lindung daripada kematian yang datang secara tiba-tiba. Dia minta. Baik. Dan ada satu amalan yang disebutkan oleh para ulama, antaranya disebut oleh Al-Imam An-Nawawi Jawi rahimahullahu taala di dalam syarahan kitabnya Kashifatus Saja, syarah kepada kitab Safinatun Najah. Dalam nak syarah perkataan Bismillahirrahmanirrahim, Imam datangkan satu amalan, iaitu sesiapa yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali sebelum mereka tidur, maka akan mendapat beberapa manfaat dan faedah. Ini berdasarkan amalan yang dilakukan oleh para ulama, yang tidak bercanggah dengan syarak. Yang diharuskan dalam syarak, sila. Siapa nak makan ubat, sila. Jadi tuan-tuan dirahmati Allah, sebab ada orang tanya, Nabi suruh buat kan? Adakah amalan ini dilakukan oleh Nabi? Tak. Ini amalan yang dilakukan oleh para ulama yang tidak bercanggah dengan syarak. Siapa nak ikut, sila. Jadi Syekh Imam An-Nawawi Jawi sebut, antara faedah orang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 21 kali sebelum tidur. Dalam perkataan Bismillah bukan jalan-jalan. Kerana tu Allah, Nabi sebut dalam hadis, setiap perkara yang baik kalau tak mula dengan Bismillah, hilang berkat. Kalau tak mula Bismillah, bukan jalan-jalan Bismillah. Ada kata ulama, Bismillah ada 4 huruf, ada 4 kalimah. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Ada yang menyatakan bahawa 4 kalimah ini membawa maksud Allah akan lindung kita daripada 4 arah gangguan syaitan. Syaitan boleh main hasut manusia depan dan belakang, kanan dan kiri. Jadi dengan sebutan Bismillah, 4 arah Allah lindung. Itu berkat Bismillah. Ada yang menyatakan 4 kalimah dengan maksud Allah akan ampunkan dosa manusia yang dilakukan pada 4 keadaan. Orang nama manusia hamba Allah, mereka pasti akan buat dosa 4 tempat, iaitu malam dan siang, bersendiri dan ramai-ramai. Tuan-tuan, 4 tempat ni pasti akan buat dosa. Siang pun kita buat dosa, malam pun buat dosa. Duk ramai-ramai pun buat dosa, duk sorang-sorang telah lagi lah. Maksudnya 4 keadaan ini
pasti akan dilakukan dosa oleh manusia yang berdosa. Jadi dengan sebutan bismillah, dengan nama Allah Maha Pemurah, Maha Penyayang, Maha Pengampun, Allah akan ampunkan dosa hamba ni walaupun mereka buat 4 tempat dari ni. Jadi siang pun Allah nak ampun, malam pun Allah akan ampun, duk buat dosa ramai-ramai pun Allah ampun, buat dosa seorang-seorang pun Allah ampun, kerana Allah Maha Pengampun. Lepas tu besar bismillah ni. Dalam hadis lain Nabi cerita tentang datangnya jin. Beberapa golongan jin datang bertemu dengan Nabi, lalu mereka tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apa bahagian bekalan yang boleh kami dapat? Kami nak makan apa ni? Lalu kata Nabi SAW, bagi kamu wahai jin, tulang yang dimakan oleh umat Nabi yang beriman, dan sebelum mereka makan tulang tersebut dibacakan bismillah pada tulang itu. Maksudnya bagi jin nanti tuan-tuan, Nabi sebut jin akan dapat makanan tulang yang dimakan oleh orang. Saat mereka nak makan, mereka baca bismillah, maka tulang itu saat berada di tangan jin akan ditumbuhkan balik daging-daging untuk jin. Maksudnya orang yang beriman waktu nak makan bihun sup tulang, mi kuah tulang. Lepas tu tuan-tuan, zaman lah jin banyak mengamuk sebab makanan mereka orang belum start balah. Mi tulang pun mereka rembah, mi kuah tulang, bihun sup tulang, semua tulang orang makan dah lah ni. Padahal tulang makanan jin. Baik, siapa yang makan tulang lalu dibaca bismillah sebelum makan, tuan-tuan, dia kikih daging habis, rapat. Makan tulang tersebut, dia bukan makan tulang, ambil kuah, ambil sup, ambil rasa tulang tu, ambil daging yang ada di tulang, buang. Tulang yang dibuang, tuan-tuan, jin akan makan pula. Dan saat jin tu pegang tulang tersebut, Allah naikkan balik daging-daging untuk jin. Dengan syarat orang hak makan tadi baca bismillah dulu. Lepas tu Nabi suruh kita makan baca bismillah, kerana jin boleh tumpang dengan makanan tadi. Besar bismillah ni. Lepas tu tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, kemudian apa Nabi sebut? Nabi kata fala tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanukum au kama. Baru Nabi pesan, jangan kamu istinja dengan dua benda. Dan Nabi kata kat jin, jin, makanan kamu adalah tulang yang dimakan manusia, dan binatang di kalangan kamu, makanan mereka adalah tahi binatang manusia. Tulang jin makan, tahi binatang, binatang jin makan. Itu makanan binatang jin. Tahi lembu ke, tahi kucing ke, kata bila najis binatang kita menjadi makanan binatang di kalangan jin. Maka Nabi sebut dalam hadis, Nabi pesan jangan istinja menggunakan dua-dua benda tadi. Tulang pun tak boleh guna, tahi binatang tak boleh guna. Dan nak basuh berak, nak guna cara istinja, tak guna air, guna batu ke, ataupun guna benda yang kesat ke. Jadi salah satu benda yang kesat tulang. Tulang kesat lah. Tuan-tuan, tulang ni maksudnya tulang kambing ke, tulang lembu ke. Jarang kita jumpa orang istinja guna tulang ikan, cari mampu. Anak tonyoh guna. Tulang ikan tak pernah dia orang guna untuk istinja. Tulang lembu dah jadi sak. Tulang kambing ke, tulang rusuk binatang ke, kesat. Jadi boleh guna untuk, ada orang kata ni boleh ni untuk istinja. Tuan-tuan, Nabi kata jangan guna tulang, jangan guna tahi binatang. Dia duk cari daun tak ada, cari kayu tak ada, dia nampak tahi lembu kering, tahi lembu tu kesat ni dia kata ni. Jadi dia ambil tahi lembu tadi untuk istinja, haram. Nabi kata jangan guna tulang, jangan guna tahi binatang. Kenapa? Kerana kedua-duanya adalah makanan di kalangan saudara kamu, iaitu jin dan binatang mereka. Jadi tuan-tuan, maksudnya tak boleh guna tulang kerana tu makanan jin. Situ pun boleh faham dah.
kalau makanan jin tak boleh guna istinja, apatah lagi makanan manusia. Ada orang tanya, boleh tak istinja guna roti mengali? Hanya sapu sekaya ke apa? Dia tanya roti mengali ke tak? Kalau makanan jin pun tak boleh guna, apatah lagi makanan orang. Baik, poin saya nak sebut, Nabi kata tulang yang jin pegang akan tumbuh balik daging kalau manusia makan baca bismillah. Dengan main dengan bismillah, besar dia punya faedah. Siapa yang buat satu perkara yang baik mula dengan bismillah, ada berkat. Ulama tulis kitab mula dengan bismillah, tuan-tuan, mereka tulis di Yaman terlepas mai ke ustaz. Ulama tulis di India terlepas mai ke Kedah. Ulama tulis di negara Arab, Mekah, Madinah, Mesir, tulisan mereka terlepas mai dekat kita, berkat. Bismillah. Bawa kereta bismillah dulu, masak bismillah, makan bismillah. Apa benda yang kita buat kalau benda tu baik, mulakan dengan bismillah. Baik, tuan-tuan, antara faedah orang yang baca bismillah 21 kali sebelum dia tidur, kata Imam Nawawi Jawi dalam kitabnya, antaranya mereka akan diamankan daripada gangguan syaitan pada malam tersebut. Ada orang duk tidur mimpi tak elok, kena tindih dengan iblis, jin kacau. Jadi salah satu jalan untuk selamatkan daripada gangguan syaitan, baca bismillah 21 kali sebelum tidur. Try bila tengok. Tuan-tuan, sekalipun kalau tak berhasil, sekurang-kurangnya dapat dah pahala duk baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, ayat Quran. Jadi sebelum tidur dia baca bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Sekurang-kurang kalau tak berhasil sekalipun dapat pahala. Lepas tu ubat ni tuan-tuan, ada orang serasi, ada orang tak. Tuan-tuan, makan ubat sesema, ada orang lega sesema ni, ada orang tak lega. Takkan salah ubat ke? Tak. Tu retiak. Jadi ada orang diganggu jin, kena mimpi yang tak elok, lalu dia ikut yang disarankan oleh Imam Nawawi Jawi, dia pun baca bismillah 21 kali. Tengok-tengok, selamat tidur dia. Alhamdulillah. Tapi kalau tak ada hasil, sekurang-kurang dapat pahala. Di salah satunya disebutkan syaitan tak akan ganggu dia malam tu. Satu. Dua, kata imam, antaranya lagi faedah siapa baca bismillah 21 kali sebelum tidur, tuan-tuan, rumahnya akan dijaga daripada dimasuki pencuri oleh Allah. Maksudnya kalau pencuri nak main rompak, berasa tak mau masuk rumah ni, dengan izin Allah. Cuma pintu tutup ni pintu buka, tingkap buka, baca bismillah saja, elok. Tu orang panggil tak nak cerdik. Kita dah retiak dah kunci pintu, tutup tingkap, tawakal pada Allah, baca bismillah. Tuan-tuan, pencuri bukan tunggu pintu buka, pintu kunci pun dia pecah. Tapi dengan mudah-mudahan berkat baca bismillah, Allah jaga rumah tu pada masuk pencuri. Baca bismillah. Dan pencuri zaman lah bukan macam zaman dulu. Ada ulama sebut pencuri zaman dulu, tuan-tuan, mereka mencuri dengan penuh adab. Antara adab pencuri zaman dulu, mereka takkan curi rumah orang yang pernah jamu mereka makan. Kalau mereka pernah makan rumah tersebut, mereka takkan curi rumah tu. Lepas tu orang dulu, siapa main pun jamu makan. Kerana pencuri zaman dulu beradab. Di zaman dulu lah, tuan-tuan tengok, kalau pencuri pun beradab, orang jahat zaman dulu pun penuh dengan adab, orang baik zaman dulu macam mana? Ni orang jahat ni tapi adab, dia takkan curi rumah orang dia makan. Baik, maksudnya ada kebaikan juga loh. Beradabnya pencuri zaman dulu, tuan-tuan, bagaimana keadaan orang baik zaman dulu? Lagi dahsyat. Pencuri pun kemah. Pencuri zaman dulu, dia takkan curi rumah yang pernah dia dijamu makan. Pencuri zaman lah, hak jamu tu dia rembah lagi belembak dalam dia dah. Maaf kasar lah. Ramai mana orang buat kenduri kahwin, jamu makan, dia main masuk duit emoh. Sagi-sagi kamera hilang, sagi-sagi beg duit hilang, telefon hilang. Orang panggil main makan, dia rembah barang. Pencuri zaman lah. Na'udzubillah. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah, salah satu faedah
iaitu baca bismillah 21 kali, rumah akan dijaga oleh Allah daripada masuk pencuri. Last yang kita nak sebut, antara faedah yang kata Imam Nawawi Jawi dalam kitabnya, dengan membaca 21 kali bismillah sebelum tidur, tuan-tuan, orang itu akan dijaga oleh Allah daripada kematian yang mengejut. InsyaAllah dia takkan mati mengejut. Tuan-tuan, Rasulullah SAW mati selepas 13 hari sakit. Nabi sakit hujung bulan Safar, lalu Nabi wafat 12 Rabiul Awal. Lebih kurang 13 hari kata ulama Nabi jatuh sakit. Maksudnya sakit tak lama mati. Kita pun kalau boleh nak sebelum mati Allah bermain dulu sakit, supaya kita boleh buat persediaan. Ada orang dia rasa sakit ni, nak mati dah ni asal ni. Sakit ni nampak teruk sangat ni. Jadi sebelum dia rasa macam nak mati dah, sempat dia minta maaf, dia buat baik balik kepada anak bini dia, perbetul balik kesalahan dia, dia tulis balik hutang-hutang dia. Berasa macam nak mati aku. Kita pun minta daripada Allah semoga ada tanda. Janganlah tengah duk sihat macam ni tak mati. Takut tak sempat nak bertaubat. Dosa kita banyak. Tuan-tuan, takut tak sempat nak perbetul balik silap kita. Ada hutang yang masih belum kita bayar. Banyak benda lagi nak kena buat. Ya Allah, bagilah tanda untuk kami mati. Sakit kan? Maksudnya kalau setiap kali sakit, meringatlah. Dah kena sakit, meringat. Kena mati ni jahanam. Nak kena operate contohnya, masuk dewan bedah, boleh dia mati tu. Jadi sebelum operate, minta maaf siap-siap kat orang, perbetul balik salah silap. Lepas operate, lah tak mati pun, buat jahat pula. Bukan suruh buat jahat, maksudnya sekurang-kurangnya sempat untuk kita perbetul balik. Janganlah tengah sihat macam ni Allah cabut, na'udzubillah. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, antara faedah selamat daripada mati mengejut adalah dengan baca bismillah 21 kali sebelum tidur. Beramailah, siapa nak beramai silakan. Kalau sekalipun Allah tak takdirkan dia dapat, dia mati tak sempat nak bersedia, terkejut juga, sekurang-kurangnya ada amalan dia sebelum tidur. Tiba-tiba mati tengah tidur, terkejut juga tu, tengah sihat elok tidur mati. Sekurang-kurangnya ayat yang keluar pada mulut dia sebelum dia tidur, bismillah, disebut nama Allah, perkataan yang baik. Maka tuan-tuan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan pada kita semua, dengan berikan ruang untuk kita bertaubat sebelum mati, diberikan peluang untuk kita perbetulkan kembali kesalahan dan kesilapan kita dengan Allah, kesalahan kita dengan mak ayah, kesalahan kita dengan isteri, dengan anak. Banyak salah, banyak lagi salah yang kita nak kena perbetuli. Dan dengan mak kita pun kita ada salah, dengan isteri kita, dengan anak-anak kadang tersilap kita didik, kita lalai dengan didikan yang baik, lupa nak ajak anak-anak dengan perkara yang baik. Banyak silap kita ni. Semoga Allah bagi ruang untuk kita perbetul, dan semoga ada kesempatan untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Doalah banyak-banyak. Kalau kita selamat, bukan dekat kita nak isteri kita, anak kita juga diberikan peluang dan dijauhkan daripada kematian yang mengejut. Tuan-tuan, kalau kita tak mati mengejut, Allah boleh uji anak kita pula, na'udzubillah. Mana sangka mak dan ayah anak-anak yang mengaji mahasiswa 5 orang rentung 90%, na'udzubillah. 90% rentung. Maksudnya tak cam dah 10% yang boleh nampak pun, hak lain rentung. Berat ujian. Dalam mati mengejut dalam keadaan yang begitu tragis. Semua tu ketentuan daripada Allah. Cuma kita minta, ya Allah, lindung kami daripada kematian yang mengejut. Dan kena ada sentiasa ada persiapan. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keampunan dan berikan peluang untuk kita bertaubat sebelum mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Semoga ada manfaat, sedikit tazkirah ringkas pada tengah hari Jumaat ini. Semoga ada masa lapang, umur yang panjang diberikan oleh Allah untuk kita bertemu lagi pada masa akan datang. Di ruang ini tuan-tuan, saya mohon doa daripada ayah-ayah sekalian. InsyaAllah hari
Selasa ni saya nak berangkat ke Bumi Mesir untuk habiskan sedikit lagi pengajian yang tertangguh hampir 2 tahun. Patutnya perhabis dah, tapi tangguh akibat Covid. Maka insya-Allah Selasa ni nak pergi perhabis. Tuan-tuan doalah semoga Allah mudahkan urusan, diberikan peluang dan ruang untuk jawab soalan periksa dengan baik, sekaligus menamatkan pengajian di sana. Kawan-kawan saya pakat habis lah. Ni kira saya pergi ni orang tua, lain mau budak-budak. Ini kita je tua tak habis. Jadi tuan-tuan tolong doa, mudah-mudahan Allah permudahkan urusan dan mudah untuk menjawab. Ingat hafalan Quran, nak kena hafal 4 juzuk. Tuan-tuan hafal ayat pertama, lupa ayat kedua. Dah ingat dah ayat kedua, hak pertama pula lupa, mampu. Jenuh pusing nak menghafal. Tuan-tuan tolong doalah bagi Allah mudah. InsyaAllah ada rezeki, umur panjang masa lapang, jumpa lagi masa. Saya pergi dalam 2 bulan kot insyaAllah untuk tamatkan pengajian. Semoga ada sinar dan ada kejayaan yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun dan maaf kasar bahasa silap cakap. Itu adalah kelemahan yang datang pada diri saya sendiri. Jumpa lagi. Aku qouli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah ولا تختم علينا بسوء الخاتمة وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.